A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang sekali lagi ke Galeri Kasyaf Channel. Okey, sebelum aku nak mulakan cerita, jangan lupa untuk klik tombol like, share dan juga subscribe channel ni sebagai tanda sokongan daripada korang. Pada sesiapa yang berminat untuk share kisah-kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp, Telegram ataupun email pada ruangan description yang aku dah sediakan dekat bawah video ni. Okey? Alright. Untuk kisah kali ni adalah sambungan daripada kisah Jin Sihir Pendamping Ijan. Kali ni adalah part 2. Aku ringkaskan je. Dari video sebelum ni, aku dah ceritakan di mana Aidil cuba untuk membantu sahabat dia, Ijan, yang terlantar kesakitan seperti kerasukan. Tapi Aidil ni tak berjaya. Tapi untuk part 2 ni, Aidil bawa ayah dia sendiri untuk ubatkan si Ijan. Berjaya ke tak Ijan ni dipulihkan? Dan betul ke Ijan ni disihir oleh isteri dia sendiri? Sama-sama kita saksikan. Okey, kita mulakan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita tak nak buang masa lagi. Jom kita dengarkan sambungan untuk part 2. Let's go. Okey geng, untuk sambungan part 2 ni berlaku pada malam yang sama, iaitu malam selepas Aidil ni pulang daripada rumah Ijan. Okey, kalau korang tengok balik dekat part 1, masa Aidil nak balik tu, kan dia ada nampak bayangan Rina kan depan rumah dia. Korang rasa Aidil waktu tu boleh tidur lena ke lepas kejadian tu? No. Ini yang terjadi dekat Aidil malam tu. Lidah aku ni asyik terbelik je. Okey, jam 2 pagi. Selesai je Aidil dia mandi-mandi dan siap-siap untuk tidur. Aidil ni cubalah nak melelapkan mata dia, tapi tak boleh lena. Kawan ni pejam celik dah macam cicak kena sebut kabat. Ke alih kiri tak kena, ke alih kanan pun tak kena. Dia kata nasiblah esok cuti Aidil ni kan. So dia waktu tu ambillah keputusan untuk bangun buat solat taubat. Jadi Aidil waktu ni dia capai sejadah dan dia bentangkanlah sejadah dia dekat tengah-tengah bilik dia tu sambil dia laungkan takbir, Allahu Akbar. Semayang je waktu tu, masuk je rakaat kedua, pintu bilik Aidil ni berbunyi tau. Tok 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 tok. Jadi kedengaran suara mak Aidil ni memanggil dari luar. Aidil ni tunggu lagi panggilan seterusnya. Mak Aidil ni kalau 2 kali panggil, Aidil ni tak sahut, maksudnya mak dia dah tahu yang Aidil ni tengah solat. Tiba-tiba Aidil, lagi sekali mak Aidil ni panggil tau. Aidil tunggu lagi. Lepas dia bangun iktidal, Aidil tiba-tiba rasa macam bersalah pula. Terus Aidil ni stop dan dia buka pintu bilik. Buka je pintu bilik, gelap je geng, kosong. Dia tutup pintu bilik balik. Dia nak ulang balik solat dia yang tertangguh tadi. So dia pun angkatlah takbir balik, Allahu Akbar. Dum. Belum sempat Aidil ni nak baca Fatihah, pintu diketuk lagi kuat dari tadi. Aidil. Lagi sekali suara mak Aidil ni terdengar jelas depan pintu bilik. Dan sekali lagi pintu ni diketuk kuat. Dum. Aidil ni waktu ni dia kiamlah menghadap kiblat sambil masang telinga. Aidil. Aidil ni pelik. Kenapa mak aku ni? Ada emergency ke apa? Aidil ni nak tak nak, dia batalkan lagi solat dia, cepat-cepat buka pintu. Sekali lagi kosong. Waktu ni Aidil kata hati dia dah rasa tak kena lah. Terus dia pergi ke bilik mak dia untuk cek. Hairannya guys, mak Aidil waktu tu elok je tidur. Ayah Aidil pun elok je tidur sebelah mak dia ni. Sebab dalam rumah ni cuma ada 3 orang je, Aidil, mak dengan ayah dia. Kakak-kakak dengan abang-abang ni semua dah kahwin, so tak dekat rumah lah. Aidil kata dalam hati,
Tak apa kau buat sekali lagi, kau siap. Jadi Aidil balik ke bilik, nak buat balik lah solat sunat taubat dia tu. Kali yang ketiga ni, barulah Aidil ni boleh solat. Dan kemudian dia terlelap selang beberapa minit lepas dia habis solat tu. Sedar tak sedar, masa Aidil ni terlena, entah jam berapa, dia terjaga semula sebab dia terbau macam ada bau najis yang busuk gila kan. Busuk. Macam betul-betul duduk kat tepi jamban. So Aidil ni terus bangun, cek jam dia. 3:30 pagi. Ya Allah, jam berapa lah aku boleh nak lena ni. Bau apa pula yang duk datang ni. Aidil ni dia macam stres lah. Dia pun cuba baringkan badan dia kat tilam. Elok je nak landing, dia macam ada terperasan ada sesuatu bergerak tau dekat penjuru bilik dia ni. Bila dia perhati betul-betul, Astaghfirullahalazim, baru dia nampak dengan jelas ada tubuh manusia tau, tengah elok duduk bersila menghadap penjuru bilik bersebelahan dengan pintu. Gaya dia macam orang tengah berzikir. Waktu tu Aidil dah dapat tangkap dah apa yang dia tengah hadap waktu tu. Memang dia kata dia hilang darah kejap tau, biru sekejap. Dan apa yang paling menyeramkan geng, perlahan-lahan benda tu memalingkan muka dia dari tepi. Dan Aidil nampak daripada dalam gelap, ya Allah, Ijan. Tapi Aidil kata confirm itu jelmaan Ijan, sebab belakang dia berlubang-lubang, sama macam Aidil nampak masa dia ubatkan si Ijan tadi. Makhluk tu boleh gelak-gelak sambil duk maki-maki dekat Aidil. Celaka kau. Hahaha, celaka. Skrip yang sama celaka tu juga dia bagi kat Aidil masa kat rumah Ijan tadi. Dia duk ulang-ulang ayat celaka tu sampai Aidil ni dah naik bosan. Aran jadah betul kau ni. Aku nak tidur lah. Cepat-cepat Aidil ni dia bangun, dia terus buka lampu bilik. Apa yang anehnya, bila dia buka je lampu bilik, tak, bilik kosong. Tak ada apa-apa. Bau tengik najis tadi semua hilang. So nak tak nak, Aidil ni biar je lah lampu bilik dia ni terbuka dan sambung tidur macam biasa. Okey, sambung. Dan esok pagi tu, lepas habis dia solat subuh, maka Aidil pun dia tak tunggu-tunggu lagi. Dia terus cari bapak dia dan dia bercerita lah, bukan bapak, ayah. Cerita kat ayah dia dari mula sampai habis apa yang terjadi. Okey, dalam cerita ni aku namakan ayah Aidil ni sebagai Haji Ahmad. Okey, senang korang nak faham, takkan aku nak sebut ayah Aidil lah, ayah Aidil. Okey, panggil Haji Ahmad. Okey, sampai Aidil kena kacau malam tu pun, Aidil kata dia ceritakan dekat Haji Ahmad ni. Tekun lah ayah si Aidil ni apa Haji Ahmad ni dengar. Sekali-sekala Haji Ahmad ni dia macam dia mengetuk-ngetuk meja dengan jari dia macam membilang sesuatu. Habis je Aidil ni bercerita, Haji Ahmad ni terus bersuara. Macam ni lah Aidil, jomlah kita siap-siap pergi ke sana. Engkau suruh kakak dengan lain-lain datang ambil kita sekarang ni juga. Haji Ahmad ni bagi perintah ke anak dia si Aidil ni. Sebenarnya memang nampak resah lah Haji Ahmad ni bila dengar kisah Ijan kena sihir. Yalah, sebab persahabatan Haji Ahmad dengan Pak Radi, bapak si Ijan ni, memang dah berpuluh-puluh tahun lamanya. Tambahan pula, Ijan ni memang anak murid dia dulu. Mana yang terlupa, Ijan, kakak, Rozi, Apek, kecil, termasuklah Aidil sendiri, memang menuntut ilmu-ilmu keagamaan dengan Haji Ahmad ni. Okey, dipendekkan cerita. Waktu ni diorang pun sampailah ke rumah Ijan. Katanya waktu tu lah dalam lingkungan jam 9 pagi. Salam pun diberi, maka Pak Radi pun menyambut salam Haji Ahmad dan diorang pun berpelukan lah kedua-dua insan tu. Lantaran sebab dah terlalu lama sangat tak berjumpa. Abang sihat ke? Masya Allah, rindu. Kata Pak Radi lah dengan air mata yang berlinang. Beza umur Haji Ahmad dengan Pak Radi ni jauh sebenarnya. Haji Ahmad umur dalam 77 tahun, tua 12 tahun daripada Pak Radi. Sebab itu dia panggil Haji Ahmad ni abang. Alhamdulillah Radi, Tuhan bagi umur lagi, tu yang kita boleh jumpa ni, kata Haji Ahmad sambil dia tepuk-tepuk lah bahu Pak Radi ni. Tak apa, mari duduk semua, kita bincang. Tu Pak Radi pun cakap lah, macam ni bang. Jadi Pak Radi pun mulakanlah cerita satu persatu, dari mula kisah Ijan ni berkahwin sampailah kejadian Aidil datang semalam tu. Okey, mana yang tak tahu lagi,
mana yang Aidil tak tahu lagi. Semua diceritakan Pak Radi waktu tu juga. Ternganga lah diorang waktu ni bila dengar cerita Pak Radi. Rupanya ada cerita lain yang Pak Radi tak sempat nak ceritakan malam sebelumnya tu. Kisah dia macam ni. Ijan, dia bertemu dengan isteri dia ni secara tak sengaja masa dia out session dekat Johor. Kat situlah Ijan kenal isteri dia yang kebetulan dia tengah pergi khusus kat cawangan belah sana lah. Nama isteri Ijan ni Salamiah. Pendek cerita, Salamiah ni sebatang kara, anak yatim piatu. So Ijan dengan Salamiah ni menikah guna wali hakim lah, sebab gadis ni tak ada wali, tak ada keluarga. Majlis pun buat cuma majlis nikah je, tak ada resepsi apa bagai tu, semua tak ada. Sedih katanya sebab family tak ada. Jadi keluarga Ijan ni lah, dia ikutkan saja, asalkan dah sah nikah, settle. Yang wajib janji settle dah cukup. Okey, tentang keluarga Ijan ni pula, ayah dia ni Pak Radi memang boleh kata keluarga yang mempunyai harta pusaka yang banyak dia. So Ijan sebagai lelaki tunggal anak sulung, banyak harta akan pergi pada Ijan. Yang lebih barulah dekat adik-adik perempuan dia. Kesimpulannya, penjaga amanah tu Ijan lah. Jadi Pak Radi ni dia dah wariskan siap-siap harta dia dekat Ijan awal-awal lagi. Nak jadikan cerita, lepas dah nikah, Ijan ni bawa balik bini dia ke Pening. Maksudnya Ijan dengan Salamiah lah duduk sekali lah dengan keluarga Ijan ni. So Pak Radi dengan Mak Munah tak adalah rasa sunyi, sebab adik-adik Ijan ni semua dekat asrama. Yang tinggal cuma Rina je yang kerja dekat area-area perumahan diorang ni. Tapi datang pula satu masalah. Sebab bila diorang dah duduk dekat situ, bini Ijan, si Salamiah ni jadi kamcing pula dengan Rina. Apa-apa pun Rina. Masak untuk Rina, beli kain baju untuk Rina, shopping dengan Rina. Ijan pun macam menuna, tak ada kata apalah, biasalah adik ipar dengan adik. Tapi Mak Munah ni rasa macam pelik tau. Sebab sampai tahap kain baju Rina pun Salamiah ni yang tolong basuh. Dan bila Rina ni balik kerja, Salamiah ni sambut depan pintu macam sambut laki sendiri. Laki dia balik tak ada pula macam tu. Tu yang Mak Munah ni pelik. Pak Radi macam biasalah, tak ambil puas sangat. Ada satu masa tu, Salamiah ni langsung tak nak berenggang dengan Rina. Tidur pun nak sekali, sampai tinggal laki dia terkontang-kanting sorang-sorang dalam bilik. Dengan Pak Mertua pun buat layan tak layan je. Semua Rina. Sayang betul dia dekat Rina. Satu hari, Mak Munah ni tegurlah Rina supaya jangan rapat sangat dengan ipar dia ni, sampai abang sendiri terabai. Bagi renggang-renggang sikit. Rina jawab, entahlah mak, rasa macam sayang sangat dekat Salamiah tu. Dia baik dengan Rina, macam kakak kandung dah. Bukan Rina minta, dia yang buat. Mak Munah pun tak boleh nak kata apa. Jadi lepas tahun lebih laki bini ni duduk kat rumah tu, keadaan Ijan dengan Salamiah ni jadi makin teruk tau. Tiap-tiap hari nak bergaduh. Dan satu hari Ijan cek wang simpanan dia, licin tau, clear. Duit yang dia bagi sama ni dekat Salamiah tinggal habuk je. Bila dia tanya bini dia, Salamiah ni kata dia banyak sedekah kat orang susah, lepas tu beli barang sikit-sikit. Padahal haram tak nampak benda apa yang Salamiah ni beli. Dari situ Ijan ni syak yang Salamiah ni ada anak ikan, duk beli jantan demi melampiaskan nafsu. Walaupun tak ada bukti kukuh, Ijan ni dia macam keep on menuduh bini dia macam tu. Kemuncaknya Ijan jatuh sakit. Dia hilang selera makan, badan pun jadi kurus kering. Pergi hospital pun doktor kata tak tahu kata sakit apa. Doktor sendiri pun no comment waktu tu. Dekat sinilah Mak Munah dengan Pak Radi mula syak yang Ijan ni terkena sihir. Lepas diorang selongkar satu rumah, Pak Radi ni jumpa satu bungkusan kuning tau, berisi tanah, ada jarum, rambut dan patung Buddha terselit bawah tilam dalam bilik Ijan. Tanpa banyak soal, bungkusan tu ditunjukkan pada Ijan. Dan dengan yakinnya diorang ni kata ini kerja Salamiah. Maka terlafazlah cerai talak satu dari milik Ijan. Salamiah betul-betul sedih dan dia terus keluar tinggalkan rumah tu. Sejak dari itu
diorang ni dah tak nampak lagi muka Salamiah. Tak ada khabar berita langsung. Dengan Rina pun Salamiah ni putuskan terus hubungan. Dah 5 bulan Salamiah ni hilang. Dan lepas kejadian tu, Ijan jadi bertambah teruk. Dia meracau seorang diri, makan cicak lah, lipas, berak sampai merata-rata. Dan mula dari bulan lepas, Ijan ni diberhentikan kerja sebab prestasi kerja dia yang sangat teruk. Company terpaksa bagi surat berhenti. Kacau benda ni. Okey, terperaplah Ijan dekat rumah sampai ke hari ini, Pak Radin kata. Dalam masa yang sama, ketenangan dalam rumah tu bertukar jadi seram. Hampir setiap malam ada je kejadian yang pelik-pelik. Pinggan mangkuk berbunyi sendiri tengah malam. Bila tengok tak ada orang pun dekat dapur. Kadang-kadang dengar orang mandi ataupun membasuh dalam tandas. Bila pergi tengok, kosong lah. Haji Ahmad, dia dengar tu ni, dia relax je. Kemudian Pak Radin kata, "Bang, kami yakin yang buat ni Salamiah. Sebab lepas dia buat hal je, dia pergi macam tu je, Ijan terus sakit." Haji Ahmad bila dengar ni, dia tak cakap banyak. Terus dia ajak, "Jom kita naik atas, aku nak tengok Ijan." Dia ajak yang lain pergi atas. Pak Radin pun akur je lah, ikut bawa pergi ke bilik Ijan. Bila pintu bilik Ijan ni dibuka, Haji Ahmad beristighfar banyak-banyak. Dia nampak keadaan Ijan macam tu. Kurus kering mengerekut macam semalam juga. Cuma najis lah, dah tak ada dalam bilik tu. Mungkin dah cuci agaknya. Haji Ahmad ni masuk ke bilik dan dia usap-usap kepala Ijan. Rindu betul dekat anak murid dia seorang ni. Disebabkan manusia yang bertuhankan iblis, salah seorang anak murid dia menderita macam tu. Lepas tu Haji Ahmad ni diminta izin lah nak masuk pergi ke bilik sebelah. Dia masuk solat sunat 2 rakaat. Lama tau Haji Ahmad ni duduk bersimpul dalam bilik sambil dia berdoa. Sesekali Haji Ahmad ni membilang-bilang jari dekat tangan kanan dia. Habis je dia solat sunat, Haji Ahmad ni keluar dari bilik dan nak masuk ke bilik Ijan tu balik lah. Tapi bila Haji Ahmad ni lalu je depan bilik Rina, tiba-tiba dia berhenti tau. Lama dia berhenti, dia diam. Aidil ni perasan yang ayah dia waktu tu macam membacakan sesuatu. Lepas tu dia hembus ke arah bilik Rina tu. Lepas tu barulah disambung balik masuk ke bilik Ijan. Haji Ahmad ni, dia masuk ke bilik Ijan ni perlahan-lahan. Dia mendekati Ijan. Dia panggil Ijan dengan panggilan yang paling lembut. "Ijan, Ijan, bangun nak. Ayah datang nak tengok ni. Bangun nak, bangun." Sebenarnya ayah Aidil ni memang suka membahasakan diri dia pada anak-anak murid dia sebagai ayah. Sebab katanya kat situ akan ada keakraban dan hubungan macam seorang ayah dengan anak. Bukan macam guru dengan anak murid. Dia tak nak macam tu. Dan disebabkan panggilan ayah tu, Aidil ni begitu, anak-anak murid dia betul-betul rapat dan sangat menghormati ayah si Aidil ni. Okey, sambung balik. Ijan bila dengar Haji Ahmad dipanggil, dia perlahan-lahan dibangun dan dia duduk betul-betul menghadap dengan Haji Ahmad. Mata dia waktu tu layu, macam dah letih yang amat sangat. "Ayah, tolong Ijan ya. Ayah." Berjurai air mata Aidil bila tengok Ijan macam tu. Ijan ni rupa-rupanya masih kenal dengan Haji Ahmad, guru dia. Terus Ijan ni dia peluk Haji Ahmad macam mana seorang anak ni mendakap ayah dia sendiri tau. "Tolong Ijan ayah. Ijan tak tahan dah ni." Haji Ahmad pun dia balas baliklah pelukan tu. Dia peluk Ijan dengan penuh kasih sayang, macam seorang bapa. Seriously, waktu ni semua yang ada dekat situ semua meleleh air mata. Sedih sangat katanya. Terutamanya Aidil dengan kawan-kawan lah. Aidil kata dia terkenang balik saat dia dengan kawan-kawan ni kecil dulu lah. Daripada kecil sampailah semua dah besar, bawa haluan masing-masing. Dia teringat lah macam mana ayah dia ni didik diorang ni semua dari tak reti apa-apa pun tentang agama, sampai ada antara diorang yang dah jadi ustaz dah pun, siap boleh mengajar anak-anak yang lain pula. Kemudian Haji Ahmad ni masa dia peluk Ijan tu, kemudian dia lepaskan rangkulan Ijan tu,
dan dia papah Ijan naik balik ke atas katil. Haji Ahmad ni dia baringkan Ijan dengan kepala diarahkan ke kiblat. Aidil cuma perhatikan je dari luar bilik sambil mengesap air mata lah. Terkenangkan sahabat dia waktu tu. Sedih sangat. Yang lain-lain meh masuk kalau nak tolong. Haji Ahmad ni dia bagi arahan kat diorang ni berlima lah. Aidil dengan kawan-kawan dia pun masuk duduk dekat sebelah Haji Ahmad. Yang lain-lain ni pun duduk keliling Ijan ni. Korang semua tahu kan apa nak buat. Tanya ayah Aidil lah, Haji Ahmad ni tanya kat diorang ni semua. Apek ni mewakili semualah. Dia jawab, InsyaAllah ayah, kami tahu. Kami ingat apa yang ayah ajar sebelum ni. Dan Aidil dengan kawan-kawan mulakan dengan kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulkul walhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir tu diulang banyak kali. Kemudian Haji Ahmad pun mula masuk jarum. Al-Fatihah. Disusuli dengan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Lepas tu dia sambung lagi dengan surah yang sama ayat 163 hingga 164 serta ayat seterusnya. Tiba pada ayatul kursi, Ijan dah nampak menggeliat kepanasan, macam menggelupur. Dan masa nak masuk je surah Al-Mu'minun ayat 115, Afahasibtum innama khalaqnakum. Ijan ni terus bangun dan menjerit. Celaka kau manusia. Terperanjat idea waktu tu. Keluar jantung dia, kata terkejutnya pasal. Tapi Haji Ahmad ni tenang je. Dia tetap teruskan bacaan dia sambil dia meramas-ramas biji ladi hitam yang dah dicampur dengan garam. Ijan waktu tu terus menerus maki hamun, mencarut-carut. Segala macam benda lah keluar, segala binatang lah keluar, segala kuih semua ada. Marah betul lah bunyi dia waktu tu. Tiba-tiba masa bacaan surah Al-Jin ayat 1-9, Ijan ni dia buka mata laluah. Dia pandang Haji Ahmad dengan pandangan yang betul-betul marah. Dah macam harimau yang dah ready nak sambar mangsa dia tau. Tapi Haji Ahmad ni hero kot. Steady je dia. Dia tenang dengan bacaan dia. Dia habiskan sampai ayat ke-9. Barulah Haji Ahmad ni berhenti. Lepas tu Haji Ahmad ni dia ambil secubit garam dengan lada yang dia dah campur tadi. Dia jentik macam tu je. Jentik ke dahi Ijan. Terus meraung kawan tu. Bangsat. Dia punya marah. Jerit Ijan sambil dia giling-giling kepala lah, macam dah sakit, macam kena hentam lah. Lepas tu Haji Ahmad ni tanya, apa nama kau? Nashizah. Jawab makhluk yang menghuni dalam tubuh badan Ijan ni. Dia macam merayu-rayu tau. Sambil dia menyebut nama dia berulang kali. Lepas tu Haji Ahmad ni cakap lagi, aku tak mau tahu kau dari mana dan siapa yang hantar. Aku nak kau keluar balik, tinggalkan budak ni. Haji Ahmad dia cakap dalam nada yang tegas lah. Ijan waktu tu dia macam berdengus dengan dada dia turun naik tau. Peluh waktu tu memang dah membasahi seluruh tubuh Ijan lah. Dan nampaklah tubuh dia yang keding tu, nampak sampai tulang rusuk tu. Lepas tu boleh pula dia ketawa. Berdekah-dekah dia gelak. Biadab betul lah jin dalam badan Ijan tu. Boleh main-main pula kan. Lepas tu Bismillah, a'udzubillah bitallahi wa qudratihi min syarri ma ujidu wa uhaziru. Lantas Haji Ahmad dibacakan kalimah tu dan dia ulang 7 kali. Lengkap je 7 pusingan, Haji Ahmad ni melaung Allahu Akbar sambil dia genggam garam dengan lada tu dia baling ke tubuh Ijan. Menggulupur, memang dah macam cacing kepanasan lah. Cuma terdengar bunyi nafas Ijan macam orang yang dah nazak tau bila dia kena baling dengan lada hitam tu. Dan Aidil ni perasan dekat celahan lubang dekat belakang Ijan tu, kan ada lubang-lubang tu, keluar asap hitam macam mana semalam jadi. Cuma dia kali ni lebih halus dan nipis. Dan asap yang keluar tu tak berapa lama, sekejap je. Selang beberapa minit selepas tu, tubuh Ijan kembali kendur dan nampak lebih tenang lah. Lepas tu dia jatuh terjelepuk
tak sedarkan diri. Angkat bagi duduk, bagi dia minum air ni. Itu Haji Ahmad dia beritahu dekat Aidil. So Aidil pun dia bangunkan Ijan dengan yang lain-lain. Dia orang tegakkan badan Ijan ni sambil dia tampar-tampar lah pipi dia bagi mata Ijan ni terbuka. Cuma dia kata waktu tu dia terbuka, cuma macam layu lah. Minum ni Ijan. Aidil dia bisik dekat telinga Ijan. Ijan waktu tu dia teguk air tu semahu-mahunya. Macam dah seminggu tak jumpa air. Meleleh-leleh berjurai ke dada. Tapi Ijan ni dia muntah balik air tu. Keluar air macam warna hitam yang berbau kalah air longkang. Busuk gila. Tercungak-cungak Ijan ni menahan nafas macam sesak nafas bila terkeluar air tu balik. Air Aidil. Air. Aku dahaga. Ijan ni bersuara lah, dia minta air. Kesian Aidil tengok. Jadi dia bagilah air. Dan waktu tu Ijan dia minum hampir 5 gelas. Dia minum sekali harung je geng. Kemudian Ijan ni dia baring balik kat katil. Mata dia waktu tu macam dah tak larat lah nak angkat. Tapi Haji Ahmad kata waktu ni hal ni belum selesai ni. Sambil Haji Ahmad ni disingsingkan lengan baju dia tau. Aidil ni kata kalau Haji Ahmad ni singsing baju, maksudnya dia tengah marah tau, ataupun dia tak puas hati. Aidil kata dia memang kena sangat lah perangai ayah dia ni. Bismillah, 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 Allahu Akbar. Haji Ahmad ni dia bacakan sesuatu pada air dalam cawan tu yang dah disediakan awal tu, dan dia tuang air tu ke lantai. Betul-betul di tengah pintu. Air tu dia berlopak lah dekat lantai. Selang beberapa minit, Aidil nampak air tu dia bergerak tu, macam ada laluan dekat depan. Macam ada laluan kecil yang bawa air tu ke satu arah. Air tu bergerak je, macam ditiup angin. First time Aidil nampak ayah dia buat macam tu. Air tu terus bergerak merentas kapet, dan boleh nampak lah kesan air tu lalu bawah kapet dan terus masuk ke dalam bilik Rina. Tercengang-cengang diorang ni semua bila nampak kejadian tu. Air tu terus mengalir je, dan kemudian dia berhenti betul-betul depan almari baju Rina. Saat tu Aidil nampak seekor makhluk jin berupa macam seorang perempuan geng. Perempuan tu dia duduk bersimpuh dekat almari baju. Muka dia berkedut hitam macam arang dan matanya putih, totally putih. Rambut dia beruban dan tak terurus. Dia memandang Haji Ahmad dengan muka yang betul-betul marah lah, tapi dia tak boleh nak kata apa. Benda tu cuma macam cebikkan bibir je, tanda marah. Pak Radi yang nampak tu jatuh terduduk tau, sebab takut tau. Ya Allah, benda apa tu Aidil? Aidil. Sampai tak terkeluar suara Pakcik Radi waktu tu. Itu jin Pakcik, Aidil jawab. Cuba nak relaxkan Pak Radi ni lah. Tapi Aidil kata dia buat relax je. Padahal dia kata dalam hati, kalau benda tu terkam ni orang, memang dia dulu yang lompat. Tapi Aidil kata jin tu tak lama pun, sekejap je dia menjelma. Lepas tu dia hilang dari pandangan. Lepas tu ayah Aidil ni, Haji Ahmad, diterangkan nama jin tu Nashizah. Kerja dia meruntuhkan rumah tangga orang, buat laki jadi tunduk dekat bini, buat huru-hara sampai bercerai berai. Yang ini jenis jin kafir, asal dari hutan ataupun gunung, paling dekat dari Gunung Jerai. Dia datang sebab ada orang yang bawa, bukan datang sendiri. Dalam rumah ni dia suka bergayut dalam almari baju, dalam tandas atas kepala katil. Tiap-tiap saat dia bisikkan yang buruk-buruk pada hati lelaki bini. Haji Ahmad ni dia cuba bagi penerangan lah pasal jin yang muncul tadi tu. Astaghfirullahalazim. Siapa yang hantar ni, Mat? Tanya Pak Radi kepada Haji Ahmad ni. So Haji Ahmad ni dia balas, aku sebolehnya tak nak sebut, kesian kat engkau Radi, tapi ini hal keluarga engkau, aku kena beritahu juga. Yang ini semua kerja anak engkau, kerja Rina. What? Aidil dengar tu terus what? Kejut tau. Rina yang jadi pujaan jejaka kampung tu.
Bila Haji Ahmad cakap macam tu, memang Aidil memang semua yang ada kat situ terkejut tau. Betul Radi. Haji Ahmad ni cuba jelaskan lagi. Rina sebenarnya dia tak puas hati dengan kau. Sama juga dengan abang di Ijan ni. Semuanya pasal harta. Jadi ditundukkan Salamiah supaya tundukkan Ijan. Dia guna jin celaka ni sebagai perantara antara Salamiah dengan Ijan. Sebenarnya bukan Salamiah yang sihirkan Ijan. Bukan. Tapi Rina, anak kau sendiri. Itu Haji Ahmad katakanlah dekat Pak Radin. Astaghfirullahalazim, Pak Radin ni beristighfar lah. Haji Ahmad bukakan tingkap sambil dia perintahkan Aidil dengan kawan-kawan dia renjis campuran lada hitam dan garam ke setiap penjuru bilik dalam rumah tu. Sambil dia renjis tu, sayup-sayup diorang ni kedengaran suara orang menjerit kesakitan macam kena pukul dengan belati. Haji Ahmad waktu tu dia tetap berdiri tegak tengah-tengah bilik sambil mengangkat tangan memohon doa. Selesai je upacara merenjis tu, Haji Ahmad ni dia masuk ke bilik Rina ni balik, dia maju ke almari baju. Terus dia buka pintu almari dan seluk dekat bawah lipatan baju. Dalam lipatan baju tu geng, ada 2 patung berbentuk manusia. Satu dihias macam lelaki, satu lagi dihias macam perempuan. Pada tiap patung tu dia belit benang merah dekat leher dan dicucuk sebatang jarum dekat dada. Patung Haji Ahmad tu letak dekat tengah lantai dan buka lipatan tu perlahan-lahan. Nah, kau tengok ni Radi. Ini buktinya. Ini tanah kubur, ini jantung ayam. Ini rambut Ijan dengan rambut Salamiah. Ini sihir terkuat dari tanah jauh. Kalau biar ni boleh mati Ijan. Haji Ahmad ni cuba yakinkan Pak Radi lagi lah. Pak Radi waktu tu cuma mampu diam je sambil merenung barang sihir. Tergamam dia sebab tak sangka perbuatan tu dari anak dia sendiri. Semata-mata iri hati dan tamakkan harta. So Haji Ahmad ni dia senyap waktu tu, terus dia cakap, macam ni lah, kami nak balik dulu. Apa-apa nanti kau beritahu dekat Aidil. Nanti disampaikan dekat aku. So pendekkan cerita, diorang pun bersalaman lah dan berpelukan apa semua tu. Dan elok je diorang nak keluar ke pintu rumah, sebaik buka je pintu rumah, semua yang ada kat situ terkejut tau. Rina berdiri elok je terpacak depan pintu dengan wajah sembam dia, rambut tak terurus, air mata berlinang ke dagu. Sekali tengok memang nampak macam orang dah tak siuman. Masing-masing tak kata apa dah, termasuklah Aidil sendiri. Mungkin sebab apa ayat-ayat yang ayah dia dah baca tadi, mungkin beri kesan lah pada Rina. Haji Ahmad waktu tu terus datang kat Rina, dia bawa Rina masuk ke dalam rumah terus. Lepas tu dia cakap, yang lain-lain semua pergi turun, tunggu kat kereta. Ayah nak selesaikan hal ni dulu, kata Haji Ahmad. Lepas tu pintu rumah ditutup, cuma ada keluarga Ijan je dalam rumah tu. Aidil kata waktu tu, tak sempat nak tengok family punya drama ni. Dan lepas dalam setengah jam macam tu, Haji Ahmad keluar dengan Pak Radi. Selesai. Kita doa yang baik-baik je ya. Jom balik, Haji Ahmad cakap. Sekali lagi diorang pun bersalaman dan berpelukan lah dengan Pak Radi. Sayup-sayup dalam rumah, Aidil ni terdengarlah bunyi orang menangis. Kemungkinan itu suara Rina lah. Menangis tak berhenti dalam tu. Apa yang ayah Aidil bincang dengan keluarga Pak Radi, semua tu biarlah rahsia keluarga diorang je yang tahu. Aidil sendiri pun tak tahu apa yang jadi. Apa yang diorang cuba untuk bagi kesimpulan lah, kesudahan apa yang jadi, diorang tak tahu. Macam itulah kisahnya tamat. Okey, lupa nak beritahu, Aidil ni ada beritahu yang sekarang ni Ijan pun dah pulih sepenuhnya dan telah rujuk kembali dengan Salamiah. Alhamdulillah sekarang ni diorang dah ada 3 cahaya mata yang comel-comel. Itu yang Aidil cerita lah. Okey, itu adalah cerita jin sihir pendamping Ijan. Tamat cerita untuk video kali ini. Okey, kau rasa cerita dia menarik tak? Okey, bagi aku cerita macam ni sebenarnya banyak terjadi dekat dalam kalangan masyarakat kita. Disebabkan harta, semua
orang jadi kadang-kadang boleh jadi iri hati tau. Boleh berebut disebabkan harta je. Adik-beradik boleh berpecah belah disebabkan harta semata-mata, nakkan tanah pusaka. Cuma kita ni sebagai manusia kena ambil tibar daripada cerita ni. Dan orang kata apa-apa pun berpeganglah pada Quran dan juga As-Sunnah, supaya kita tak lari dari godaan-godaan jin ataupun syaitan lah. Sebab bila jadi perkara-perkara macam ni, jin senang nak cucuk, sedang dia nak mengapi-api ataupun menggoda kita untuk buat benda yang tak elok. Macam apa yang terjadi dekat Rina ni. Okay. Alright, so itu adalah sahaja. Itu sahaja cerita untuk kali ni. Okay, aku minta maaf kalau untuk cerita kali ni agak panjang sikit dan aku agak berbelit-belit juga cakap. Sebab cerita ni agak panjang dan aku agak kelang kabut sikit. Minta maaf sangat-sangat. Alright, aku harap korang terhibur dengan cerita aku kali ni. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.